Kan? So, sekejap. Ini buka dekat dia. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okay, so hari ni bermula program kita pada jam 10 pagi. Okay. Okay, tanpa buang masa kita akan sedikitlah buat introduction tentang siapa, bukan calon YB lah tapi orang di sebelah saya lah, insan hebat lah saya kira Okay, saya mengenal beliau melalui sahabat saya. Saya tak suka panggil ustaz lah kot, okay, saya panggil dia berada Wanji lah. Melalui beliau saya kenal Abang Syamudin Rais, berada Syamudin Rais. Okay, beliau berasal daripada Jelebu, betul kan? Okay, single and available. Dan terkenal dengan blog beliau iaitu Tukar Tiup. Saya tak tahulah kenapa Tukar Tiup lah. Ada sebab? Nanti cerita. Okay. Okay, dan hari ini kita akan membincangkan diskusi iaitu tentang politik. Apakah politik itu tentang agama ataupun politik itu tentang pengurusan ekonomi ataupun kedua-duanya sekali. Okey, jadi yang itu kita akan perbincangkan hari ini. Okey, yang menariknya tentang saudara Hisham yang saya tertarik dengan beliau ialah beliau mewujudkan term-term yang sangat menarik. Contoh abu. Saya dan sampai hari ini ramai orang pakai asalkan bukan apa? UMNO. Okey. Dan terbaru yang saya sukalah pada post beliau dalam Malaysia Kini, antaranya yang saya lihat suatu isu lahadatu iaitu Cui Bono. Dan saya rasa ini sangat menarik. Saya tak pernah terfikir pun, tapi apabila beliau menggunakan term Cui Bono ni, saya rasa betul juga siapa yang untung dalam tragedi-tragedi tersebut. Okey, dan saya melihat blog Tukar Tiup ni mengajak kita supaya berfikir dan bersifat terbuka dalam menerima sesuatu, adil dan menilai. Dan yes. Okey, dan beliau juga owner bagi YouTube channel TV Bangsa jika saya tak silap. Okey, TV Ternau. Okey, beliau seorang yang berideologi sosialis jika saya tak silap lah. Okey, dan juga terima kasih kepada penggerak belia tempatan Zone N47C Okey, yang telah mengajukan program kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Okey, dan of course saya nak kita hari ini ingin menanyalah, kita ingin berdiskusi apakah sama ada kejayaan politik itu dari sudut agama bagaimana, kejayaan politik itu dari sudut ekonomi bagaimana. Okey, seperti mana yang kita dapat lihat seperti mana kita dapat lihat dalam surah An-Nas. Okey, yang bertajuk surah An-Nas. Okey, yang disebut dalam ayatnya, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Mekah dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong, beramai-ramai. Jadi mana kata, apakah kejayaan politik dan agama itu apabila terlaksananya hukum-hukum hudud, hukum takzir, qisas, ataupun kejayaan Islam itu apabila ramai orang Islam, apabila ramai mendekati Islam. Okey, jadi itu yang berbanyak soalan kita boleh bincangkan. Okey, hadirin boleh tanyakan soalan selepas habis sesi dialog. Okey, juga boleh SMS dan kawan-kawan Facebook. Okey, bolehlah. Okey, kita akan tempuh masa, kita jemput saudara Syamudin Rais. Dipersilakan. Rasa saya perlu ke mikrofon, tak perlu kan? Saudara Nusi, Saudara Zul, Saudara Ismail. Terima kasih jemput saya. Ini dalam budaya saya ni very rare lah. Pagi Sabtu datang untuk program. Program anak muda. Anak muda, aku ni loser lah. Pagi Sabtu. Tentang perkara yang nak dibincangkan terlalu serius, politik, agama dan ekonomi. Okey. Perlu ya? Yang apa ni? Untuk mic. Okey. Okey. Sorry, ya okey. Tentang politik, perlu dan ekonomi. Okey. Saya apabila saya melihat tajuk ni, saya ingat ini pilihan raya umum akan berjalan dalam masa tak sampai satu minggu lagi. Hari Ahad depan kita akan mengundi
bukan asal esok, dan kemudian kita akan melihat bagaimana. Jadi politik ini untuk saya ialah cara kita mentadbirkan sesuatu masyarakat. Ekonomi ini saya akan huraikan adalah cara kita menghagi-hagikan harta kekayaan. Agama ini adalah keyakinan dan kepercayaan seorang insan. Itu general secara menyeluruh. Kalau kita tengok urutan pemahaman tentang apa itu politik, apa itu ekonomi, apa itu agama. Okay. Beberapa jalur pemikiran hari ini wujud ya untuk menganalisa politik, ekonomi dan agama. Saya memegang jalur dari mazhab yang percaya bahawa asas semua yang berlaku di dalam dunia ini berasaskan ekonomi. Jadi kita muncul sebagai manusia, kita muncul sebagai insan kerana punca-punca ekonomi. Jadi di sini adalah satu pandangan, satu jalur pandangan, one point of view how to analyze, satu jalur pandangan bagaimana hendak menganalisa kenapa kita ada di bumi Allah ini. Itu satu analisa. Jadi pandangan saya bahawasanya ekonomi ini adalah punca segala-galanya. Berpunca dari ekonomi ini maka lahirlah politik, berpunca dari ekonomi ini maka lahirlah pegangan agama kita. Ini satu jalur pandangan yang berbeza daripada satu jalur pandangan lain yang mengatakan kita ini telah ada agama dan dari agama ini berpunca lagi. Ini dua pandangan. Dan politik ini kedua-duanya daripada jalur yang saya pegang dan jalur yang pegang agama ini, mereka menggunakan politik ini. Okay. Mari kita tengok sekarang keadaan bagaimana saya mengatakan ekonomi itu. Kalau kita melihat hari ini ya, analisa politik di dalam negara kita ini, kalau kita membaca buku-buku, membaca tulisan-tulisan, membaca esei-esei, kita melihat penganalisa politik Malaysia ini, saya selalu mengkritik kenapa andaian politik mereka tidak tuntas dan tidak sepenuhnya dan selalunya salah. Contohnya saya beri, ketika peralihan kuasa daripada Mahathir ke Abdullah Badawi, ada dalam masa hampir berapa? 6 bulan ke 7 bulan, 9 bulan, saya kurang arif. Kerana ketika Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan ketika persidangan UMNO itu, saya ingat lagi pukul 5 petang, saya sedang berjalan. Tiap-tiap petang, selama 2 tahun saya akan berjalan. Ini ketika petang itu, tiba-tiba saya sedang berjalan di dalam kem tahanan itu, orang kata Mahathir letak jawatan. Saya kata Mahathir letak jawatan. Saya kata dia cakap A, B, C pun saya tak percaya. Saya kata, okey, itu satu cerita yang lain. Jadi ada penganalisa politik ketika itu menyangkakan bahawa akan berlaku satu kejutan. Anwar Ibrahim akan dipanggil balik ke dalam United Malay Organisation. Ini semua andaian-andaian yang tidak berasaskan ekonomi. Ini pandangan saya. Andaian-andaian tidak berasaskan ekonomi. Tidak ada asas ekonomi di dalam analisa politik ini. Itu pentingnya kita, untuk saya, melihat bahawa semua ini berasas. Kemudian kita lihat juga apabila hendak berlaku peralihan kuasa antara Abdullah Badawi kepada Najib Razak, kita lihat bagaimana huru-haranya orang-orang dalam PKR, orang-orang dalam PAS. Kalau saudara ingat lagi, ada temu janji makan tengah hari antara Anwar Ibrahim, Abdullah Badawi di Hulu Langan, di rumah satu kiai. Ingatlah? You tak ingat. Jadi di situ penganalisa politik berkata akan berlaku satu perbincangan di mana kuasa politik ini akan dipulangkan kepada Anwar Ibrahim. Untuk saya, semua ini tidak memiliki apa-apa asas. Bukan kerana mereka tidak mengetahui maklumat, tetapi mereka tidak memiliki maklumat yang berasaskan ekonomi. Biar saya terangkan di sini. Hari ini, kalau saudara betul-betul tahu, melihat perkembangan politik hari ini, the now, kalau saudara tahu, saudara akan lihat kenapa temu bual Najib di channel Astro dengan
media Bloomberg begitu penting sekali. Kenapa temu bual Anwar Ibrahim di channel yang sama begitu penting sekali? Kenapa analisa-analisa ini tiba-tiba sekarang ini kita telah bersangkutan dengan pelaburan akan lari, ekonomi akan meleset, segala macam. Artinya perbincangan politik hari ini telah dibawa kepada asas politik itu sendiri. Asas politik itu adalah ekonomi. Artinya bukan lagi tentang Anwar Ibrahim, bukan lagi tentang watak Anwar Ibrahim yang dikatakan alim, suci, bersih, atau watak Najib Razak yang dikatakan jahat, pembunuh, bukan. Dia telah dibawa kepada satu asas yang begitu penting sekali, iaitu asas ekonomi. Ini adalah pandangan saya dan saya yakin analisa politik yang tidak berasaskan ekonomi akan tidak betul. Dan kali itu kalau saudara-saudara tahu majalah The Economist, kalau saudara, dia akan memberikan laporan sedikit saja. Ini adalah pandangan daripada kaum pemodal antarabangsa terhadap Malaysia. Begitu juga Bloomberg, dia akan memberikan pandangan ekonominya tentang apa. Dan ini penting kerana media-media ini mengajukan, mereka tahu inilah sebenarnya asas ekonomi ini. Sama ada ni Aziz ni alim ke, sama ada Hadi boleh jadi Perdana Menteri ke, sama ada kawan. Ini untuk saya tidak penting. Asas politik hari ini ialah perebutan ekonomi. Perebutan ekonomi. Jangan silap faham. Mereka ini mewakili dua kumpulan, ya. Satu mewakili, kalau kita tengok Pakatan Rakyat dan satu lagi Barisan Nasional, mereka ini mewakili dua jalur pemikiran tentang bagaimana hendak menyusun ekonomi. Hakikatnya Pakatan Rakyat, hakikatnya Barisan Nasional adalah dua parti politik yang di bawah ekonomi sistem kapitalis. Kita tidak boleh nafikan. Kita tak boleh. Barisan Nasional pun kapitalis, Pakatan Rakyat pun kapitalis. Tidak ada perbezaan hakiki antara dua ini. Hanya Pakatan Rakyat mengajukan hendak membersihkan daripada rasuah, hendak lebih efisien, tidak ada kronisma, itu saja. Begitu artinya Barisan Nasional penuh dengan kronisma, itu saja. Kalau saudara lihat, inilah dasar dia. Contoh dia kronisma. Ya, dia tidak ada perubahan struktural yang diajukan oleh Pakatan Rakyat. Itu untuk saya lah. Jadi, tetapi ini sebenarnya yang berlaku. Kalau saudara tengok buku Jingga, ya, saudara akan lihat beberapa dasar. Memang ada dasar-dasar yang radikal. Yang radikal, tapi radikal dan popular. Radikal sepertinya mansuhkan tol. Itu popular. Pembelajaran Portugal ini saya anggap radikal dan progresif. Yang lain-lainnya sepertinya tidak ada. Jadi hakikatnya Parti Keadilan Rakyat ini tidak akan membawakan apa-apa. Pakatan Rakyat ini tidak akan membawakan apa-apa struktural, perubahan struktural yang fundamental dalam negara kita ini. Tetapi di tahap ini pada hemat saya, perjuangan pada 5 hari bulan Mei ini bukan perjuangan untuk menimbulkan Islamic State, bukan untuk menimbulkan sistem ekonomi sosialis, bukan. Pada 5 hari bulan ini, yang fundamental ialah untuk menjatuhkan kerajaan United Malay National Organisation. Saya rasa jikalau saudara-saudari itu tahu bahawa inilah asas dia. Asas tahap pertama ini, kita perlu menjatuhkan United Malay National Organisation. Apabila dia jatuh, maka dari segi teori, akan besarlah ruang demokrasi. Apabila ruang demokrasi ini, maka kita semua dapat bergerak. Itu dari segi teori. Kita tak tahu. Boleh jadi juga ramai orang akan kena tangkap di bawah Pakatan Rakyat. Ini kita tak tahu. Kerana asasnya masih lagi sistem kapitalis. Jadi kalau kamu menyerang kapitalis, dia akan tangkap kamu. Jadi tak semestinya menjanjikan sesuatu yang baru. Tapi dia menjanjikan isu-isu popular. Kita tengok. Ada 2 isu popular. Dan saya tidak mengusik isu popular ini walaupun hati saya tidak bersetuju dengan hati popular ini. Pertama, turunkan harga minyak. Kedua, turunkan harga kereta. Dua-dua ini adalah agenda yang tidak betul. Sebagai pembaikan umat di Malaysia ini, dua-dua secara ini tidak betul. Pertama, tentang turunkan harga minyak, dia popular.
Tetapi saya cakapkan betul-betul sekarang pada kawan-kawan ni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 orang ni, dasar ini begitu bahaya sekali. Dia popular. Ini satu barang yang kamu tidak miliki. Bagaimana kamu tidak memiliki barang ini, kamu boleh menetapkan harganya. Minyak ini bukan milik kamu. Bagaimana kamu boleh menetapkan harganya? It is impossible. Dalam kuasa pasaran, market forces akan bergoncang. Semalam, 2 hari dulu, Brent telah naik $110 satu barrel. Tak, ini tidak boleh dilakukan. Okey, nambah bulan, memang betul, Anwar Ibrahim akan turunkan harga minyak. Itu saya yakin. Tapi berapa lama boleh maintain harga itu? Kalau dua perkara saya katakan ni, dua perkara tentang harga minyak ni. Pertama, barang ini bukan milik kita. Kedua, barang ini dari sehari ke sehari akan susut. Barang yang susut dalam sistem kapitalis, kiranya ia kurang, permintaan banyak, harga akan melambung. Basic asas ekonomi H101, E101, ekonomi E101. Barang sikit, permintaan banyak, harga akan melambung. Jadi ini dasar untuk saya dah. Tapi kerana tahap ini bukan membincangkan struktural, maka saya tidak menulis langsung tentang ini. Walaupun saya tahu ini dalam buku Jingga itu adalah satu dasar yang akan mencekik diri Pakatan Rakyat. Kerana you berjanji, yang jamin punya, you dapat tepati berapa bulan you dapat tepati janji itu. Kemudian harga minyak akan membelodak naik. Okey. Tentang kereta. Kereta ini bukan satu perkara yang berat. Tadi saya keluar tadi 8.30. Jan, dapat dah. Jan, dijanjikan kereta ini adalah mod pengangkutan yang saudara secara rasional perhatikan sebuah kereta. Perhatikan betul-betul dengan pandangan yang rasional. Berapa tan beratnya saya kancil? Berapa tan? Setengah tan. Dia membawa saudara yang paling berat sini, saudara kita ni, 79 kilo. 500 kilo membawa seorang manusia 7 orang. Ini satu mesin yang tidak efisien. Di dalam masyarakat moden ini dianggap mesin yang tidak efisien. Kerana seorang 500 kilo membawa 79 kilo. Ini tidak efisien. Kalau saudara seorang ekonomis yang jujur melihat bahawa ini tidak, dan berapa banyak minyak dipakai untuk menggerakkan ke sini, berarti tidak efisien. Jadi ini, dan dia juga, jadi ini seharusnya sebagai, untuk saya tidak ada orang lain ialah mengajukan dasar apa yang saya panggilkan pengangkutan awam, public transport system. Kota London, Paris, New York, semua ini memiliki. Saya duduk di Kota London 20 tahun, kawan-kawan semua tidak ada seorang. Sampai sekarang saya tidak tahu memandu kereta kerana saya duduk di sana. Tidak perlu. Kerana saya tidak perlu memandu kereta. Semuanya akan ada connection, bus dengan undergroundnya, bawah tanahnya, kereta api bawah tanah, atau semuanya efisien. Jadi ini seharusnya satu dasar. Tapi kerana tidak popular, hasilnya nanti adalah daripada Johor Bahru sampai ke Bukit Kayu Hitam, kereta akan berasal-asal. Ini satu pemikiran yang salah. Saya juga tidak timbulkan perkara ini kerana pada tahap ini bukannya yang harus kita bincangkan. Isu fundamental yang kita harus bincangkan ialah bagaimana nak menjatuhkan kerajaan United Malay National. Itu jelas. Nah, jadi dua perkara ini. Jadi dua-dua perkara ini balik-balik kita pada asas ekonomi. Okey. Kita nak tengok untuk membuktikan bagaimana ekonomi ini menjadi asas politik kita. Kalau saudara tengok ya, di dalam buku Jingga, kalau saudara saya baca balik buku Jingga, saya akan lihat agenda popular. Popular ini populis, artinya masuk akal, dan orang tanpa berfikir banyak akan menyokong. Minyak turun, bagusnya Pakatan Rakyat ni. Tol, bagusnya Pakatan Rakyat, betul. Tetapi tidak memikirkan lebih 2-3 langkah. Ini kegagalan kita memikir ini. Saya tahu kenapa kegagalan memikir. Kerana di Malaysia ini kita tidak memiliki media yang bebas. Jikalau kita dikatakan media yang bebas, kalau Pakatan Rakyat itu mengajukan itu, maka akan ada perdebatan-perdebatan yang tuntas
yang jelas daripada pemikir-pemikir, daripada ilmuwan-ilmuwan melihatkan kiri kanan pandangan bagaimana. Jadi kerana itu kita hanya melihat bahawa Rafizi mengajukan kereta murah, orang pun melontar, kereta murah, kereta murah. Apa itu minyak murah? Ini tidak lama tidak lama. Minyak murah tidak lama. Kerana balik kita kembali kepada ekonomi ini, Malaysia ini terikat dengan ekonomi global. Kita terikat dengan ekonomi global, kita terikat dengan ekonomi Tiongkok, kita terikat dengan minyak yang kita import daripada Saudi Arabia, kita terikat. Jadi tidak mungkin kita dapat membebaskan diri kita dan dalam masa yang sama juga kereta-kereta ini bukan saja kereta, ia memerlukan kereta sebelum dia jadi kereta, dia memerlukan besi, dia memerlukan ini dan semua ini perlu kita import. Jadi ini satu dasar Jadi kerana tidak dibenarkan pemahaman yang tuntas bagaimana ekonomi sebuah negara itu bergerak. Kita telah melintasi negeri agraria. Kita sekarang ini saya memikirkan bahawa Malaysia ini ialah semi-feudal, semi-kolonial dan telah melintasi garis negara, telah meninggalkan agriculture dan kita masuk. Kita ini di tahap pertanian industri, industrial agricultural state. Kita bukan lagi negara pertanian 30 tahun dulu bahawa Pak Tani, tidak lagi. Kita telah melintasi, artinya ladang-ladang estate ini agriculture, betul sawah padi, betul kelapa sawit, betul ketan, tapi kita telah melintasi tahap itu dan kita tidak lagi. Dan ini tidak memiliki dari satu segi kekuatan ekonomi ini kita lihat dia melihatkan seolah-olah kita maju, tetapi ini bergantung kepada global economy. It depends entirely on the global economy. Jika ditakdirkan sekarang ini Eropah sedang mengalami kemelesetan ekonomi yang amat sangat, Itali, Greece, Spanyol, Portugal, negeri di selatan Eropah ini sedang mengalami krisis yang maha besar. Saya dipahamkan semalam saya membaca buku statistik 22.7% orang tidak memiliki pekerjaan di Spanyol. Saudara-saudara, apabila orang Eropah tidak memiliki pekerjaan, artinya dia tidak ada makanan. Kerana di sana tidak lagi apa yang kita panggilkan extended family, keluarga besar. Di Eropah sana, keluarga dia mak, anak dan ayah. Pak saudara, mak saudara tidak memainkan peran. Pakcik, makcik tidak memainkan peranan. Jadi, jikalau ibu dan ayah tidak bekerja, artinya ibu dan ayah tidak bekerja. Adik-beradik tidak memainkan peranan dalam kebudayaan yang tidak menggunakan kata. Kita ini akan ditampung jikalau kita tidak memiliki pekerjaan, ada pak saudara, ada mak saudara, ada adik, ada abang. Budaya ini tidak wujud dalam negara Eropah. Justru kerana itu, apabila dikatakan 22.7% warga Spanyol tidak ada pekerjaan, artinya mereka tidak ada makan. Justru saya juga membaca kemarin bagaimana United Kingdom yang saya tinggalkan lebih 15 tahun dulu, kini untuk pertama kalinya saya pun terperanjat telah menubuhkan bank-bank makanan. Bank-bank makanan. Apa maksudnya bank-bank makanan? Bank-bank makanan ni daripada awal dulu memang ada daripada. Ini satu NGO. Dia kata NGO ni namanya Food Bank. Orang menghadiahkan, supermarket menghadiahkan makanan. Di sini orang akan beratur dan mengambil makanan. Ini satu krisis yang paling besar. Ini krisis yang paling besar. Itu di United Kingdom yang saya kenali baik, di Spanyol yang saya kenali baik. Yang di Itali saya tidak berapa kenal sangat masyarakat sana. Jadi sebenarnya krisis ini akan melanda. Jika krisis ini tidak dapat diselamatkan, maka ianya akan menjangkau kepada krisis kita di Malaysia, di mana mereka tidak lagi akan membeli kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit ini sebenarnya digunakan. Di sini minyak kelapa sawit kita cari Di Eropah, di Pakistan, minyak kelapa sawit kita telah dibekukan. Kalau orang India, Pakistan ini,
kerana mereka diajar daripada kecil-kecil makan ghee. Betul, ghee. Jadi mereka makan minyak beku. Jadi kelapa sawit kita yang diekspor ke Eropah itu kebanyakannya beku. Ada juga cair beku. Dan di dalam margarine dan butter itu ada campuran. Jadi it's a big market kelapa sawit. Dan ini akan merundungkan lagi. Saudara tengok sekarang ini bagaimana minyak kelapa sawit juga gugur. Itu satu pasaran pembelian, ya. Pasaran untuk membeli minyak kelapa sawit. Dalam masa yang sama, kita juga melihat bagaimana kita telah tergelincir dari nombor 1 pengeluar kelapa sawit menjadi nombor 2. Kerana pak saudara kita, orang seberang sana daripada Indonesia, juga mula menanam kelapa sawit. Artinya kita